Selamat pagi. Halo, selamat pagi semua kawan-kawan. Eddie lagi. Untuk buat live hari ini, so saya akan dalam bahasa ya. So jadi sesiapa yang suka dengar cerita, hari ini saya akan buat cerita ni. Hmm, ada kawan-kawan yang ada ikut episod yang pertama tak? Cerita yang pertama. Suka tak? Oh, Eddie ni sentiasa buka live nak bercerita ni. Okey, selamat pagi kepada semua. Kita tunggu sekejap ya. Saya akan sekejap nanti kita akan bermula. 2 minit lagi. Okey? So sudah makan? Macam mana? Hai, Jungwei. Hari ini saya akan berbahasa ya, dalam bahasa. Kalau you suka boleh ikut lah. Nanti saya akan bercerita ni. Okey, sebab setelah sudah MCO dan kita sudah uh, a new life so kita biasanya kita akan macam mana? Kita akan berubahlah kehidupan kita, cara untuk hidup. Okey, macam mana kita jumpa kawan biasanya. Dulu kita suka berkumpul, so tapi sekarang tak boleh. Betul tak? Jumpa betul tak? Ya. So jadi, saya akan buka live untuk sharekan lah apa yang saya dapat dari cerita ini. Sebab kenapa? Sebab dalam masa ini memang di rumah. Di rumah, okey, memang bersyukur sebab dapat buat bisnes dari rumah jugalah. So tak payah keluar banyak, tak payah berkumpul banyak, tapi memang dapat buat juga. Okay, so memang sangat bersyukur. Okay. Okay, 1 minit lagi. So kalau you suka nanti cerita saya, you boleh sharekan bagi kawan-kawan lah. Okay, saya harap cerita ini apa yang saya rasa dapat apa yang pelajaran dari cerita ini. Harap okay cerita ini pun you rasa yang sama dengan I. Okay. Hmm. Okay, masa sampai. So jadi kita bermula lah. Okay, saya introduce saya sendiri dulu. Saya Eddie ya, memang dari Selangor. Okay, memang tinggal di Kajang. Lepas tu hari ni buat live sebab buat masa ini memang banyak masa kat rumah. Lepas tu berkumpul dengan anak-anak saya. Lepas tu anak-anak biasanya budak-budak suka dengar cerita, betul tak? So memang banyak cerita dongeng ke, cerita yang budak-budak ke. Okay, memang sentiasa I akan bercerita dengan mereka. Kelly, yap. Okay, so memang bila saya bercerita dengan mereka, sentiasa mereka tanya, kenapa macam ni? Apa yang mereka dapat? Okay, so biasanya bagi dulu kalau saya dengar cerita yang sedemikian, okay, memang saya akan rasa, habis cerita memang itu cerita saja. Habis tu tidurlah, itu saja. So tapi bila buat masa ini, bila saya ulang lagi cerita tu kan, walaupun cerita yang sama, tapi saya punya perasaan dengan lepas tu pandangan semua tak sama. Okay, walaupun saya ceritakan di depan anak-anak saya, tapi apa yang mereka dapat, saya akan tanya apa yang you dapat pengajaran, apa yang pengajaran yang dari cerita ni. Saya sentiasa tanya. Ya, Kang Fei, yep. Okay. So, okay. Hari ini punya cerita adalah anak, okay, berlumba dengan kura-kura. Ini cerita ni biasa yang kita dengar kan dari budak-budak, dari kecil sampai sekarang. So, okay, bila saya dengar lagi dan saya ceritakan bagi anak-anak saya, okay, yang saya punya pandangan dengan apa yang saya dapat dari cerita ni memang berbeza. Okay, tapi barulah hari itu saya dapat tahu, okey,
yang Arnab berlumba dengan kura-kura, yang ini cerita ini ya, memang ada empat episod tau. Bermakna ada part 4 punya. Ada part pertama, kedua, ketiga, keempat. Hari ni saya akan ceritakan 2 part saja. Okay, kalau you nak part yang ketiga, keempat kan, okay, nanti yang follow saya punya live lah, nantilah. Okay, so okay, biasanya apa yang saya tahu, okay, mula-mula, okay, pada suatu hari, biasanya cerita bermula macam tu, betul tak? Okay, pada suatu hari, okay, ada 2 kawan yang baik, okay. Okay, satu adalah anak seorang, satu adalah kura-kura. Mereka kawan rapat, kawan baik sangat. So jadi, pada satu hari, okay, Arnab tu bagi tahu kura-kura dia nak berlumba dengan dia. Tapi kura-kura tahu memang dia akan kalah kalau berlumba dengan yang cara yang biasa, betul tak? Tapi tak apalah, sebab kura-kura kata ini kawan rapat saya. So jadi anak macam mana pun saya kena kata okey lah. So kalau macam tu kita berlumba lah. So kura-kura kata okey, dari point A sini sampai point B sini, okey. Dia punya jangka panjang dia, jarak dia agaknya 1 kilometer saja. Okey. So Arnab tu dia sangat confident tau. Lepas tu dia okey, dari sana dia sebelum dia mula dia kena ada orang yang bermulakan itu perlumbaan tu, betul tak? So dia sudah panggil satu ekor kucing, bukan satu ekor itu kita kata ayam. Dia panggil ayam datang. So ayam dia kata okey, so sekarang dia akan memulakan ini perlumbaan ni. So okey, so dia kata 1, 2, 3. Bila perlumbaan itu bermula, okey, Arnab biasanya dia akan lumba sangat cepat tau. Dia start saja dia sudah sampai 300 meter. Sangat jauh. Lepas tu Arnab tu dia akan berpuling belakang, pandang belakang, lepas tu tengok itu kura-kura kat mana tau. Lepas tu dia nampak kura-kura jauh. Okey, tapi dia kata okey, tak apalah, saya lambat sikit lah. Saya lambatkan saya punya itu kelajuan. Saya lambatkan saya punya kelajuan tu. So bila dia lambatkan, walaupun dia lambatkan sampai setengah, okey, dia cepat juga. Sebab bagi kura-kura, memang kura-kura itu lambat. Okey, dia sangat perlahan. Dia jalan saja, dia lumba pun, dia nak lari pun susah, betul tak? So that's why itu Arnab dia walaupun dia macam mana lambatkan dia punya cara, okey, dia sangat-sangat jauh, okey. Dia asyik pandang ke belakang, itu kura-kura asyik nampak dia sangat jauh. So dari sana lepas tu Arnab dia sudah nampak semakin jauh, dia kata tak apalah, macam mana pun saya akan menang juga, betul tak? Kalau macam tu biar saya rehat sekejap. Okey. Biarkan itu kura-kura sudah nak dekat saya, baru saya mula, saya pecut lah. Pecut. Memang saya akan sampai juga. Okey. So bila dia buat macam tu, dia tunggu di bawah satu pokok tau. Bila masa tu, mana tahu dia tertidur. Dia tertidur, bermakna dia sudah tidur lah. Bila dia tertidur, okey, kura-kura tu dia pun sangat cerdik. Walaupun dia lambat, tapi dia tak putus asa. Dia asyik okey, pandang yang tempat tamat tu tau. Okey. So dia asyik pandang saja, lepas tu dia fokus betul-betul, lepas tu dia akan merangkak dengan cepat. Okey. Walaupun dia lambat, tapi dia akan sedaya upaya untuk nak capai sana. Okey. So dia ambil masa panjang. Okey, selepas 1 jam, okey, kura-kura tu sudah hampir nak sampai finish line. Bermakna kita kata itu tempat tamat tau. Dia sudah nak hampir sampai. Lepas tu Arnab tu dia bangun. Lepas tu dia pandang kat belakang, dia cari-cari kura-kura. Mana kura-kura itu? Tak nampak. Lepas tu dia pandang kat depan kan. Dia terkejut. Sebab kenapa? Sebab nampak kura-kura tu sudah nak sampai tempat tamat tu. Lepas tu dia macam mana? Dia pecut lah. Walaupun dia pecut, tapi tak sampai juga. Okey. Kenapa? Sebab Arnab tu dia walaupun
berapa cepat pun dia kena ambil masa juga. Tapi kura-kura sudah sampai. So, akhirnya cerita ini siapa yang menang? Biasanya ramai orang kata, oh kura-kura menang. Kenapa kura-kura menang? Benar tanya tak? Kenapa kura-kura itu menang? Sebab kura-kura itu dia tak tidur. Kenapa arnab itu menang? Bukan. Kenapa arnab itu kalah? Sebab arnab itu tidur. Okey, biasanya bila saya masa budak, memang saya pun jawab macam tu. Itu tak salah, betul. Tapi bila cerita ini, buat masa ini saya dengar, saya ada perasaan apa? Okey, walaupun sekarang buat masa ini, okey, you nampak tak? Ramai orang mungkin dia kata, sekarang saya punya perubahan, kehidupan saya berubah semua. Okey, tapi bila mereka bermulakan satu kehidupan atau cara untuk mencarikan duit memang nak mulakan satu yang baru punya cara memang kena ambil masa. Okey. Tapi kita tengok walaupun kalau kita susah juga, kita kena belajar, kita kena tak putus asa seperti kura-kura. Kenapa kura-kura itu akan menang? Bukan sebab kura-kura tak tidur, sebab kura-kura tak putus asa dan dia pandang dari finish line. Okey, dia memang fokus memang dia nak sampai dulu, nampak tak? So that's why kenapa yang cerita ini buat saya memang saya suka. Sebab kenapa? Sebab arnab dengan kura-kura, walaupun arnab dia memang dia lahir dengan percepatan yang sangat laju. Sesiapa nak berumba dengan dia memang susah juga. Tapi kenapa dia kalah? Sebab dia apa? Dia nampak kura-kura jauh. That's why dia akan rasa saya akan rehat dulu. Okey, lambatkan saya punya pecutan tu. Okey, atau saya tunggu dulu. Nampak? Okey, kalau kita buat masa ini kita nak tunggu lagi, kita tak berubah, kita cuma tengok pandang belakang saja, memang itu memang buat kita lagi susah. So yang kedua, ini part pertama, betul tak? So yang part kedua, okey. Walaupun itu arnab sudah kalah, tapi arnab tu dia tak putus asa tau. Arnab sekarang dia sudah nak dapat perlumbaan itu. Okey, sekali lagi dia akan tanya kura-kura. Kura-kura, boleh kita besok datang tempat yang sama, okey, dan buat perlumbaan yang sama, jarak yang sama, boleh tak? Sekali lagi. Lepas tu kura-kura kata, walaupun saya tahu kalau berlumba lagi, okey, mungkin saya akan kalah juga, tapi tak apalah, walaupun saya tahu besok mungkin saya kalah, tapi kawan baik, betul tak? Kita jumpa lagi lah. So besok tempat yang sama, okey, jarak yang sama, okey, memang tiga kawan baik, okey. Seorang siapa? Arnab, kedua kura-kura, dan dia kena panggil ayam datang, betul tak? Kenapa? Sebab dia nak mulakan perlumbaan itu. Okey. So mereka di tempat yang sama mereka akan bermula. So ayam tu dia kata 1 2 3. Pom. Cepat. Lepas tu memang kali ini Arnab dia tak berani tidur lagi. Kenapa? Sebab dia tahu sebelum ni memang dia kalah sebab dia bukan sebab dia tak hebat untuk berlumba, tapi sebab dia tidur. Lepas tu dia macam mana? Dia sekali ini dia akan fokus saja finish line tu. Lepas tu tak tidur, tak lambatkan, lepas tu terus gunakan apa yang kebolehan dia sampai maksimum. Okey, nampak? Akhirnya walaupun kura-kura itu dia pakai itu roda lah. Kita tahu dulu kita ada satu panggil kita Ninja Turtle, betul tak? Sebab biasanya bila saya buat cerita, I ceritakan bagi kawan-kawan kata, tak ada. Kura-kura mungkin akan menang lagi. Betul tak? Kenapa? Sebab kura-kura itu Ninja Turtle. Dia boleh pakai itu roda, pakai turbo engine. Faham tak? Itu lain kata, betul tak? Tapi tak apa, walaupun kura-kura itu pakai roda 4 juga, letak turbo engine, tapi dia kalah. Kenapa? Sebab Arnab tu dia tak pandang belakang. Dia tak pandang kura-kura. Dia pandang apa? Dia nak menang. Dia pandang depan saja. Lepas tu akhirnya part 2 ini siapa yang menang? Arnab yang menang, betul tak? Sebab kenapa? Sebab Arnab tu dia memang kelebihan bagi dia memang adalah untuk
dia ada satu ability untuk pecut, berlumba. Dia memang sangat cergas. So that's why kalau kita sekarang kita kena cari apa yang kelebihan kita sendiri untuk buatkan okay, kita untuk mengadaptkan buat masa ini punya kehidupan. So dalam masa ini memang saya sangat bersyukur sebab kenapa? Sebab saya di satu platform yang memang okay, yang bagi saya rasa tak risau. Kenapa? Sebab okay, dengan Forever Living ramai orang mungkin tahu saya buat bisnes Forever Living, betul tak? Botol ini, okay, okay, botol ini mungkin botol kuning ini mungkin you orang pernah nampak, pernah jumpa, pernah dengar, tapi memang apa yang saya nak sampaikan adalah dalam buat masa ini, okay, kita okay, walaupun sekarang tak boleh keluar jumpa. Dulu saya memang buat offline. Bila tak boleh, tak dapat jumpa okay, memang bersyukur sebab saya dalam satu platform okay, dengan saya mentor Datuk Desmond. Okay, dia bagi kita tahu sebenarnya online pun boleh buat. Bila buat online, memang kita okay, lagi senang daripada yang buat offline. Bukan kata offline tak berkesan, tapi offline okay, kita kena ambil banyak masa, kena ambil banyak kos. Tapi dalam online okay, memang sebab Forever Living dia sudah ada satu apps, okay, Forever to You apps, yang itu memang membuat kita sangat senang untuk buat menaja, untuk mentempah produk, lepas tu nak menghantar. Okay, tahu tak, ramai orang bila buat bisnes yang online kan, mereka kena packing sendiri, mereka kena hantar sendiri. Okay, tapi dengan Forever Living dia tak ada. Dia memang dia bagi dia bagi apa? Dia bagi penghantaran itu semua. Nampak? So that's why bila buat masa ini, memang apa yang saya dapat dari cerita tadi kan, kita kena faham kelebihan kita. Dengan platform apa yang you ada, lepas tu baru boleh buatkan yang paling baik. Nampak tak? Okay? So, yang part 2 ini, okay, you rasa macam mana jawapan yang itu? Akhirnya anak sudah menang. Okay, so kalau you orang rasa ini cerita apa yang you dengar tu, you pun rasa dengan sama dengan I, okay, you boleh sharekan bagi kawan dan bagi saya satu like, okay, dan saya akan berteruskan untuk membuat live, okay, setiap hari macam tu lah, okay, mungkin sekali dalam bahasa Cina, sekali dalam bahasa, okay, harap anda suka. Dan kalau bahasa saya rojak-rojak sikit, sorry, sebab kenapa? Sebab saya dari sekolah Cina, saya bukan dari sekolah kebangsaan. Okay, so sampai sini, okay, cerita anak dengan kura-kura ini, okay, part 2, part 1 dan part 2. Okay, sampai sini saja. So kita jumpa okay, anda, okay, sekali lagi nanti live saya, okay. So thank you, harap anda suka cerita ini dan tunggu ya part 3 dan part 4. Okay, so thank you and bye bye. Ya, Bihong.